Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, dan pada malam ini muka surat yang ke-21, baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal ta'alluq kalam. Kita masih lagi memperkatakan tentang sifat kalam. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني وإياكم بعلومه في الدارين misal ta'alluq kalam. Situ kita berhenti dalam kurungan. Dan seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini, ta'alluq kalam adalah ta'alluq dilalah, petunjuk, dan tempat ta'alluqnya meliputi perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Misal ta'alluq kalam pada yang mustahil. Ini contoh jika ta'alluq kalam itu tempatnya pada yang mustahil. Mustahil ni mustahil aqlan, pada akal. Yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Artinya telah berkata Yahudi bermula Uzair itu anak Allah. Dan telah berkata Nasara bermula Isa al-Masih itu anak Allah. Ibnullah, anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Uzair alaihissalam itu anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang Nasara mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang mustahil. Mustahil akal kita boleh menerima bahawa Allah SWT itu boleh beranak, boleh terpecah. Sebahagian zatnya menjadi anak. Ini mustahil pada akal. Tapi ada zallatul ulama, kegelinciran ulama. Ada juga sebenarnya yang mengatakan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu hendak beranak, maka dia boleh. Termasuklah yang telah difatwakan sesat di negeri kita ini, baru-baru ini. Mengatakan bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh kalau nak beranak. Ya, jadi ta'alluq qudrah dia tak faham. Barangkali tak belajar. Ta'alluq qudrah itu tidak pada perkara yang mustahil. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa, bererti Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mematikan dirinya sendiri. Tak. Tidak tertakluk. Ta'alluq qudrah tidak di situ. Bukan tempatnya perkara mustahil. Jangan main buah pegang buah, pegang buah. Allah Maha Kuasa, Allah boleh lakukan apa sahaja. Ya. Boleh turun ke bumi, boleh dikandung oleh alam ini, masuk ke alam. Allah SWT boleh bersemayam, singgah di sayap nyamuk. Ni semuanya tidak faham ta'alluq qudrah. Baik. Maka sesatnya orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Uzair itu anak Allah SWT, dan sesatnya orang Nasara ini mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu anak Allah SWT. Ini contoh ta'alluq kalam pada perkara yang mustahil. Dan lagi firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu innallaha faqir. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Artinya bahawasanya Allah itu fakir. Bermula sekalian kami ini kaya. Qalu itu siapa? Qalu itu orang-orang Yahudi utamanya. Mereka itu berkata, Allah itu fakir. Kami ni yang kaya. Ya? Mustahil.
Kita yang fakir, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang tak berdaya. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ghaniyun 'anil alamin. Terkaya dia daripada sekalian alam ini, bermaksud dia yang tidak memerlukan siapa-siapa sahaja, apa-apa sahaja. Hatta kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya dengar dalam internet, dia kata, kenapa Allah SWT jadikan kita ini? Kerana supaya dia dikenali. Hatta untuk kerana itu pun, Allah itu maha kaya. Tidak ada sebarang faedah, tidak ada sebarang kepentingan Allah SWT ambil daripada makhluk ini. Baik alam, langit, bumi, malaikat, jin, manusia. Tak. Kita yang memerlukan Allah SWT. Ali Imran ayat 181. Ayat yang kita baca tadi, At-Taubah ayat 30. Dan lagi firman-Nya, hikayat daripada perkataan Yahudi dan Nasara. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kepanjangan ayat ni Al-Maidah ya, ayat Maidah ayat 18. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Artinya bermula kami sekalian anak Allah dan kekasihnya. Wa qalatil yahud, siapa yang mengatakan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Orang Yahudi. Wa qalatin nasara wan nasara, dan orang Nasara juga. Kamilah anak-anak Allah SWT dan kekasihnya. Children of Allah. Orang Yahudi kata tak apa, langgar, tak apa, begitu. Bila dilarang, cari helah dan sebagainya, mereka menganggap diri mereka itu adalah kekasih Allah SWT, bangsa yang terpilih. Kalau masuk neraka pun 40 hari, tak lebih 40 hari. Ya? Siapa kata tu? Orang Yahudi. Juga orang Nasara mengatakan mereka adalah anak-anak Allah SWT, maksudnya yang terpilih. Syahadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan Arab asalnya. Dua perkataan, syahadah, anna, gitu. Maksudnya menyaksi dengan sesungguh-sungguhnya. Syahadan, bermula kalam Allah itu ada kalanya kalam lafzi. Maksud ada dalam bentuk kalam lafzi, iaitulah yang berlaku ia atas huruf dan suara dan taqaddum dan tuakhar. Bukan taqaddum ni, tuqaddam dan tuakhar. Maksudnya ayat itu, perkataan itu dimulakan, kemudian diakhirkan. Ada permulaannya, ada akhirannya. Ya, dan bersusun-susun hurufnya. Misalnya, katalah harfun. Mula dengan ha, tengahnya ada ra, lepas itu ada fa. Bersusun. Kemudian ada permulaannya, ada akhirnya. Dan dia bunyi harfun, ada suaranya. Baik. Yaitu Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Semuanya itu berbentuk kalam lafzi. Dan juga segala suhuf anbiya yang lain daripada empat itu. Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada berbentuk suhuf, iaitu risalah-risalah kecil penanya yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Syith, ya. Contoh suhuf-suhuf yang lain itu semua dalam bentuk kalam lafzi, baik yang berbahasa Arab seperti Al-Quranul Karim dan berbahasa Syrianiyah, bahasa Ibraniyah dan lainnya, ya. Semuanya itu berbentuk kalam lafzi. Baik. Dan ada kalanya kalam nafsi, dan yang keduanya dalam bentuk kalam nafsi dia panggil, ataupun kalam ismi. Baik. Iaitulah kalam Allah yang berdiri dengan zatnya, dan ialah yang maha suci daripada huruf dan suara. Ada yang membaca haraf. Haraf itu sebenarnya harfun, mufrad kepada huruf. Harfun, harfani, huruf. Nak baca haraf pun boleh, nak baca huruf pun boleh. Kerana ini sudah dimelayukan sebenarnya. Yang maha suci daripada huruf. Tak ada huruf. Dan suara, tidak bersuara. Dan tuqaddam, juga tidak ada diawalkan. Dan tuakhar, juga tidak ada akhir. Dan lainnya daripada barang yang berlaku dengan kalam yang baharu ini. Ya, kalam yang baharu. Bila baharu maksudnya lawan pada qadim. Yang qadim, yang sedia ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam nafsi. Maka yang berbentuk suara, huruf, ayat, apa lagi? Semuanya itu adalah kalam baharu. Baik. Bermula madlul, artinya makna yang ditunjuk oleh kalam lafzi dan kalam nafsi itu satu jua. Petunjuk, ya. Kalam lafzi dan kalam nafsi satu. Apa yang ditunjuk, dilafazkan dengan kalam lafzi. Kalam lafzi ni tuan-tuan dan puan-puan yang boleh yang kita ungkap lah, yang kita sebut, yang kita baca, yang kita boleh lagukan, contoh. Itu kalam lafzi, ya. Madlulnya serupa. Walaupun hakikatnya berbeza. Hakikat kalam itu berbeza. Madlulnya apa yang ditunjukkan. Yang diberi makna oleh kalam lafzi itulah apa yang ada di dalam kalam nafsi, ya. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab kalam ini menjadi perdebatan, perbahasan, perbincangan yang panjang lebar di kalangan ulama-ulama akidah. Sehingga kan ilmu ini dinamakan ilmu kalam. Kerana banyaknya perbahasan kalam ini. Ya. Dan secara ringkasnya, secara umumnya, untuk memudahkan kita faham dan kita tidak masuk terlalu detail memperbahas, memperkatakannya sesuai dengan keadaan kita, kalam ni dipanggil kalam Allah, ya, kalam Allah. Ada dalam dua bentuknya. Yang pertama dia panggil kalam lafzi, kalam lafzi. Ini kalam yang diungkap. Kalam bila diungkap ada suaranya, ya. Ada lidah yang menggerakkannya, bibir, mulut, dan ada hurufnya, ada ayatnya, ada awalnya, ada akhirnya, ada berhenti, ada sambungan. Begitulah kalam lafzi, ya, kalam lafzi. Maka kalam lafzi inilah yang kita baca dalam Quran, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Taurat, dalam suhuf-suhuf yang lain yang diturunkan kepada para anbiya. Dia panggil kalam lafzi. Yang kedua,
kalam nafsi. Ya, ada yang mengatakan juga kalam ismi, serupa. Ya. Kalam nafsi ini ialah inilah yang dipanggil kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk sifat ma'ani dan dia qadim, dia tak serupa dengan makhluk. Ya, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berayat dan tidak yang lainnya. Itu dia panggil kalam nafsi. Kalam ini qadim, lagi azali. Baik. Dan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalamullah itu yang kita baca, dia panggil kalam lafzi. Apa yang ditunjuk oleh kalam lafzi itu adalah apa yang ada di kalam nafsi. Contoh, kalau yang dalam perkara mustahil ni Allah SWT sebut, ya, bahawa orang-orang Yahudi itu mengaku bahawa mereka lah yang paling lebih kaya daripada Allah SWT. Allah itu fakir, dan orang Yahudi juga mengaku bahawa mereka adalah kekasih-kekasih Allah SWT, bangsa yang terpilih, anak-anak Allah SWT. Diberitahu oleh apa tu? Oleh kalam lafzi yang kita baca. Itulah madlul ataupun petunjuknya. Apa yang nak ditunjukkan oleh kalam nafsi, itulah dianya. Ya? Baik. Dan ada kalanya kalam nafsi, betul tadi ya? Bermula madlul artinya makna yang ditunjuk oleh kalam lafzi dan kalam nafsi itu satu jua. Ya. Apa yang dilarang misalnya oleh kalam lafzi yang kita baca, seperti ada contoh ni, itulah serupalah petunjuknya, serupalah, betul lah tu apa yang pada kalam nafsi Allah Subhanahu Taala. Itulah kehendak Allah Subhanahu Taala. Kalau larangan, itulah larangan Allah Subhanahu Taala. Ya. Bagaimana? Kita baca pada kalam lafzi. Di mana? Dalam Al-Quran. Misal yang demikian itu, seperti engkau dengar akan firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Al-Baqarah ayat 188. Artinya, jangan makan sekalian kamu akan segala harta kamu yang ada di antara sekalian kamu itu dengan batil. Jangan sekali-kali kita mengambil harta orang lain secara tidak hak. Dia panggil batil. Sama ada curi, rompak, rampas, tipu, scammer dan sebagainya, jangan. Ya. Ini diberitahu oleh kalam lafzi yang kita baca. Inilah sebenarnya arahan daripada Allah SWT, larangan daripada Allah SWT. Maknanya di mana? Makna ada, maknanya serupa, madlul ya, madlul, petunjuknya serupalah di kalam nafsi ataupun pada kalam nafsi. Artinya jangan makan sekalian kamu akan segala harta kamu yang ada di antara sekalian kamu itu dengan batil. Jangan makan amwalakum. Ya. Al-Baqarah 188. Maka engkau faham daripadanya, kita faham daripada ayat ini, akan tegahnya daripada mengambil harta manusia, tegahan Allah SWT. Daripada apa? Daripada mengambil harta manusia dengan tiada sebenarnya, tanpa hak. Ya. Seperti ambil dengan rampas, atau samun, atau curi, atau cukai dan ufti. Dan umpama yang tersebut itu daripada tiap-tiap ambil akan dia dengan ketiadaan redha dan suka hati umpunyanya. Ya. La yahillu malum ri'im muslim
illa an tibati nafsih. Tidak halal harta seseorang Muslim itu melainkan dengan apa? Dengan keredaan hatinya. Suka hati dia nak bagi pada kita. Tanpa ada unsur tekanan, paksaan, ugutan, tekan dan sebagainya. Bolehlah. Ya, boleh. Misalnya isteri duit maharnya dia bagi pada suami, serah balik pada suami. Tak ada masalah, duit dia. Tapi jangan ada tekanan, jangan ada ugutan, jangan ada paksaan dan sebagainya. Ikut dia, harta dia. Dia boleh bagi. Tapi amtibati nafsi, dengan kerelaan hati dia. Baik. Inilah makna yang engkau faham daripada kalam lafzi yang berhuruf dan bersuara. Ya, jelas. Dan jika dibuka bagi engkau hijab pula, bagi mendengar engkau akan kalam nafsi yang tiada huruf dan suara, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, nescaya engkau fahamlah akan makna daripadanya, seperti makna yang engkau faham daripada kalam lafzi itu jua. Lau kushifa annal hijab, kita selalu sebut ni, lau kushifa annal hijab, maksudnya kalaulah sekiranya dibuka hijab, ditarik tabir, penutup, kita boleh dengar kalam lafzi Allah SWT yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara ini. Ini yang seperti yang didengar oleh siapa? Nabi Musa AS di Tur Saina. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak serupa kita mendengar suara makhluk. Tapi boleh. Dan kita tegaskan bahawa sifat ma'ani semuanya dipanggil sifat wujudiyah, yang betul-betul ada zatnya, dirinya, zat diri zat itu ada, bukannya amrun i'tibari saja. Maka apa saja sifat ma'ani ini kalau disingkap hijab kita boleh tengok. Kalau disingkap hijab kalamnya maka kita boleh dengar. Dan itulah yang akan berlaku di mana? Di syurga nanti kalau kita masuk syurga. Disingkap hijab contoh, boleh dengar. Baik. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak seperti kita mendengar suara makhluk, huruf-huruf terdiri pada huruf-huruf bermula dengan permulaan, ada akhirnya, bukan dengar dengan telinga lagi sebenarnya. Bagaimana? Wallahu a'lam, kerana Allah SWT itu tidak serupa dengan makhluk. Kita melihatnya tidak serupa kita melihat makhluk. Kalau kita mendengar kalamnya tidak serupa kita mendengar kalam makhluk, kalam manusia contoh. Baik. Dan seperti ditegaskan bahawa makna dia serupa dengan kalam lafzi itu, makna madul petunjuknya serupa dengan kalam nafsi. Tambih. Tambih ni daripada nabaha yunabbihu tambihan. Maksudnya apa? Ada peringatan di sini. Peringatan dan ada unsur menarik perhatian. Awas, bukan awas. Ingatlah, begitu. Tambih, penting maksudnya. Bermula tiap-tiap kalam lafzi, iaitu menunjuk ia atas kalam nafsi dengan dilalah al-iltizamiyah al-urfiyah. Dilalatul iltizamiyatil urfiyah. Dan menunjuk ia atas makna yang ditunjuk atasnya oleh kalam nafsi dengan dilalah al-mutabiqiyah. Ataupun al-mutabaqiyah. Baik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita syarahkan pada minggu hadapan. Dan kita akan sebut ringkas-ringkas saja. Kalau kita huraikan dilalah iltizamiyah, urfiyah, dilalah mutabaqiyah ini jadi satu kuliah. Kalau dihuraikan secara detail.
Apa makna dilalah al-iltizamiyah, al-urfiyah dan dilalah al-mutabaqiyah? Ya, ambil tuan-tuan dan puan-puan untuk mudah sebagai penutupnya, bahawa dilalah itu petunjuk, al-mutabaqiyah maksudnya petunjuk yang ada pada kalam lafzi yang kita baca itu, yang kita dengar itu betul-betul bertepatan dengan dilalah petunjuk yang ada pada kalam nafsi. Baik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Wal 'Asr dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka